Kita akan bawa satu topik yang menarik di mana kita akan bincangkan tentang Institut Kefahaman Islam Malaysia yang bakal menganjurkan Kongres Nasional Keluarga Malaysia, Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian, di mana fungsi dan cabaran utama adalah dalam membina agenda kalis cabaran masa depan. Kita bersama dengan tetamu saya, Profesor Madya, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Hakim. Terima kasih kerana bersama kami. Dan kita ucapkan selamat datang kepada studio Selamat Pagi Malaysia. Terlebih dahulu, Prof, ingin kita bincangkan tentang fungsi dan peranan yang dimainkan oleh IKIM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pertamanya saya mensyukuri dan diberi peluang kepada IKIM sempena kita panggil hari kelahiran ke-30 esok. Sebenarnya IKIM ataupun Institut Kefahaman Islam Malaysia ditubuhkan pada 18 Februari 1992. Tapi dilancarkan dia lewat sikitlah iaitu pada 3 Julai 1992 oleh bekas Perdana Menteri iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Dan tujuan ataupun objektif utama penubuhan IKIM ni untuk kita beri sebut perkataan kefahaman Islam. In English dipanggil understanding Islam. Apa disebutlah untuk memberi kefahaman Islam yang sebenar. Sebab kita melihat pada berbagai perspektif dan taksiran Islam yang kadang-kadang ada yang negatif, yang membawa imej yang buruk kepada nama Islam sebagai agama yang menerajui negara. Sebab Islam ni adalah agama persekutuan bagi Malaysia. Justru itu kita nak mengenepikan salah faham terhadap tafsiran Islam itu, maka IKIM ditubuhkan supaya ia bukan sahaja nak beri fahaman Islam yang sebenar itu kepada orang Islam sahaja, tapi juga kepada orang Islam. Sesama Islam kita nak supaya membentuk ada satu ukhuwah, satu padu. Sesama bukan Islam juga kita nak beri faham tentang Islam. Kita ada banyak isu lah. Isu homofobia, salah faham tentang perundangan Islam, salah faham kerana kefahaman yang mereka mungkin silap faham bahawa Islam ni adalah agama yang ganas dan sebagainya. Tapi yang paling pokok untuk Malaysia dan bagaimana kita nak menyatu padukan masyarakat yang berbilang agama. Bagi orang Islam dan orang bukan Islam yang kita duduk dalam masyarakat majmuk, bagi semenanjung Malaysia, semenanjung tanah Melayu Malaysia, juga Sabah dan Sarawak yang berbentuk persekutuan Malaysia ini supaya kita hidup aman dan damai. Itu yang paling pokok lah. Dalam era pandemik ini, mungkin kita juga perlu seterusnya memberikan pengukuhan kepada apa yang disebutkan sebagai cabaran kepada vaksin yang mana ada menggunakan taksiran-taksiran yang membawa kepada pemesongan sebenarnya tentang apakah sebenarnya pahaman di sebalik mengapa vaksin itu dibenarkan dalam Islam. Jadi mungkin Prof boleh... Terima kasih saya. Ini sekarang ni mauduk yang sedang dibahaskan. Semenjak daripada mula-mula adanya dos pertama, dos kedua dan sekarang kita ada booster, dos ketiga. Itu tentang apakah hukum penerimaan vaksin ni. Saya ingat melalui muzakarah kebangsaan MKI, iaitu kalau dulu dipanggil di bawah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, tapi sekarang dipanggil muzakarah MKI, telah diputuskan bahawa vaksin ini penerimaannya adalah harus. Bahkan dalam keadaan tertentu ia adalah wajib. Dalam kaedah fiqh ialah apa sahaja perkara yang membawa kepada kebaikan dan mengelakkan kemudahan itu satu benda yang perlu. Cuma mungkin ada sampingan-sampingan itu. Itu sampingan-sampingan itu kita kena faham. Saya ingat saya dah buat kajian banyak tentang fatwa ni, bahawa bila nak keluar fatwa ni bukannya Datuk-Datuk Mufti ni dia duduk baca kitab keluar fatwa macam tu. Bila cerita vaksin dia kena panggil pakar-pakar yang bidang ini. Menceritakan, kadang mengambil lama untuk nak buat satu keputusan fatwa ni, maka diputuskan bahawa vaksin ini satu benda yang perlu pada masa ini. Jadi kalau orang dah ada terima vaksin ni, mungkin dia punya implikasi dia kurang. Kita nak mengelakkan perkara ini. Jadi mungkin ada dalam aspek yang lain yang orang panggil anti vaksin tu, dia menceritakan bab yang lain. Sampingan itu sangat terpulang pada individu. Ada yang badan yang kuat, dia ada sampingan yang sedikit minor. Dia punya penerimaan. Bagi ada orang mungkin yang ada masalah kesihatan,
Walaupun dia ada vaksin, tapi implikasinya mungkin lebih teruk daripada orang yang sihat. Wallahualam. Jadi di sini kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh IKIM sebagai sebuah badan pemikir yang memberi tumpuan bukan saja kepada pahaman Islam tapi juga penyelidikan dan research yang berterusan. Jadi apakah yang boleh Prof kongsikan tentang penyelidikan yang dijalankan di IKIM? Okey. Terima kasih Tuan. Jadi IKIM ni di samping kita terlibat dalam program wacana, ada yang tertutup, ada yang terbuka, seminar dan pelbagai. Kami juga kuat sebab sebagai saya suka guna istilah bukan badan pemikir. I want to interpret literally. Think tank. Tangki pemikir. Tangki pemikir Islam yang pertama di tanah air ini. Kita banyak buat penyelidikan dan pelbagai perspektif yang melibatkan apa kepentingan. Kepentingan di sini ialah kita kena ingat kepentingan bukan hanya untuk masyarakat Islam saja tapi kepentingan kepada masyarakat keseluruhan untuk ummah Malaysia. Kita panggil sekarang ni konteksnya dalam keluarga Malaysia. Apa yang terbaik. Jadi banyaklah aspek-aspek yang dibuat itu kita melihat kepada pendekatan maqasid syariah. Bila sebut pendekatan maqasid syariah ni dia bukan hanya untuk agama Islam. Dia bukan hanya untuk umat Islam. Dia melewati kesemua. Kita kena ingat apabila Nabi Muhammad SAW diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia bukan untuk satu puak, satu negara. Dunia. Dia keseluruhan dunia. Rahmah keseluruhan alam. Jadi ini yang kita nak bawa. Jadi perspektif maqasid itu penting kita untuk melihat apa yang baik untuk Malaysia dan juga dunia. Saya cakap di sini ialah kerana kalau kita melihat kalau kita pergi ke luar negara, kalau dia tanya, sir, where are you from? Sebab dia nampak muka saya macam Cina sikit. Are you from China? So no, I'm from Malaysia. Accidentally, my late mother is a Chinese. Saya kata, okay, fine. Dia tu ini cerita yang sebenar kan? Mereka ni orang-orang Islam yang duduk di negara minoriti bukan Islam. Dan juga negara-negara Islam kagumi tentang Malaysia. Sebab sebuah negara yang berbilang agama, kaum, tapi hidup aman damai dan menonjol dia punya keislamannya. Islam tu kita adalah the champion dan pioneer dalam banyak bidang dalam Islam. Perbankan, keuangan Islam, takaful Islam. We are the largest issue sukuk in the world. Apa lagi kita nak sebut? Halal. Cuma kita sekarang kena jaga baik-baik. Sebab negara lain dia sudah mengambil semua formula kita dan sekarang kita sedang bertanding dengan mereka. Jadi apa yang saya nak kata sini ialah bila IKIM ni dia melihat pada perspektif sebuah tu ada beberapa perkara yang kita telah buat. Antaranya ialah kluster fiqh ta'amul. Ini yang sudah berjalan. Jadi saya ni baru masuk IKIM. Walaupun di pada minggu sudah sebagai ketua pengarah, saya akan majukan benda ini kepada fiqh ta'ayush, iaitu fiqh of coexistence dalam negara yang berbilang kaum, agama, dalam konteks keluarga Malaysia. Begitu juga dalam aspek kluster ekonomi yang melihat kepada indeks literasi keuangan Islam dan kalangan Muslim di Malaysia. Bagaimana kita nak membangunkan ekonomi orang-orang Islam yang dianggap mundur dalam negara. Begitu juga dalam kluster yang lebih besar, fiqh akbar, di mana ada worldview Islam for living and leading, iaitu thinking with wisdom. Ini kita buat dalam bahasa Inggeris supaya masyarakat Islam, masyarakat bukan Islam di Malaysia dan di dunia dapat mendapat dia punya manfaat. Itu Terence. Kita nantikan perancangan-perancangan yang berterusan ini dalam membawa pemahaman bersama seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, masyarakat bukan Islam terhadap Islam juga, supaya kita dapat lihat bahawa harmoni Malaysia ini dapat dikekalkan dalam konsep keluarga Malaysia yang berterusan. Dalam pada itu, apakah harapan dan perancangan masa hadapan IKIM sempena dengan sambutan ulang tahun ke-30 penubuhan IKIM? Okey, saya suka membawa balik asal-usul penubuhan IKIM dan apakah objektif utama penubuhan IKIM. Dan untuk, macam saya sebut awal tadi, untuk memberi kefahaman Islam sebenar. Saya guna perkataan sebenar, itulah asalnya yang digunakan. Dan dalam ucapan
Yang Amat Berbahagia Tun M, masa dia melancarkan IKIM di PWTC itu, dia menceritakan masalah-masalah yang timbul dalam negara dan dunia Islam. Jadi apa yang kita nak ialah kita supaya kita bawa balik objektif ini, supaya saya ingat semua apa yang telah dibuat oleh IKIM ni dia bawa itu, cuma kita nak memperkemaskan apa yang ada. Jadi apa yang kita telah perancangkan untuk 30 tahun perayaan ini mulai esok. Sebenarnya kata patutnya kita ada minggu hadapan kita nak buat Kongres Nasional pasal keluarga Malaysia. Tapi kerana masalah COVID ini, kita terpaksa tangguhkan, di mana Yang Amat Berhormat PM akan datang untuk melancarkan Kongres tersebut dan juga sambutan 30 tahun IKIM. Kita juga banyaklah plan merancang program. Esok saya akan ada rakaman di Masjid Muaz bin Jabal. Kita nak ada kerjasama dengan Motek dan sebagainya. Check-in masjid. Kebetulan pula di peringkat Menteri Agama, dia ada kempen bulan ni, kempen solat. Bukan hanya kita nak cerita solat ni bulan Rejab saja, tapi dia nak berkempen sebab ramai orang dia anggap solat ni sebagai satu yang enteng. Tak apalah, boleh qada. Boleh tinggal, tak apa, boleh qada. Dia itu kita nak mendidik. Jadi ada check-in masjid esok tengah hari di Masjid Muazzam. Itu di antara lah dari bawah bicara Adin akan disiarkan di dalam Radio IKIM. Kemudian kita ada juga bincang tentang pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami. Ini sebab sekarang ni dunia sekarang ini semua digital. Dan masyarakat muda, saya dah bukan muda, tak tahu cara muda lagi kan. Ini adalah satu kehidupan. Tak ada ini dia panggil mati. Identiti kita terpaut rapat. Jadi kita nak ceritakan kandungan ini. Sebab kita ni bila kita tak kira lah kita ni orang Islam tak Islam. Bila kita komen, baca Twitter. Apa komen dalam Twitter? Penggunaan bahasa macam mana? Adakah kita sebagai rakyat daripada timur, nilai-nilai timur itu sudah tidak ada? Kalau kita nak bercakap, kalau dia tidak, saya ingat dalam agama mana pun saya ingat tidak mengizinkan ungkapan-ungkapan sedih. Jadi saya banyak lagi program yang kita rancang mulai esok sehingga hujung tahun. InsyaAllah masa ke semasa kita akan wawarkan, mungkin RTM boleh membantu, insyaAllah. Tapi apa yang saya nak ambil kesempatan ini nak menzahirkan ucapan terima kasih kepada RTM kerana sudi memberi peluang kami untuk sama-sama merayakan. Ini bukan untuk IKIM saja, ini untuk negara dan juga untuk dunia Islam. Harapannya untuk satu penemuan bagaimana kita nak membincangkan tentang Islam dalam perspektif yang saya kata sebenar tadi. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi sokongan yang tidak belah bagi selama 30 tahun IKIM ditubuhkan. Dan kita berdoa untuk Malaysia, untuk orang Islam, orang bukan Islam di Malaysia dan dunia hidup dalam aman damai dan hormat menghormati. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan Prof. kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sememangnya kita tidak dapat nafikan kepentingan IKIM itu dan kita sama-sama nantikan program-program yang berterusan daripada IKIM supaya menyemarakkan lagi kesefahaman di antara orang Islam, orang bukan Islam tentang Islam itu sendiri dan bagaimana ia dapat dibawa kepada era yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Prof. kerana sudi bersama kami.